Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum adik-adik. Hai, apa khabar? Jadi pada hari ini kita akan mempelajari beberapa perkara yang paling penting, iaitu penulisan. Jadi sebelum cikgu meneruskan pembelajaran kita pada hari ini, jangan lupa subscribe cikgu punya YouTube dan like cikgu punya YouTube. Pada minggu lepas kita telah mempelajari berkenaan dengan pendahuluan karangan. Jadi dalam pendahuluan karangan kita ada beberapa ayat yang perlu kita ingat. Okey, jadi kita ulang kaji sedikit, iaitu ayat yang pertama ialah ayat konsep. Yang kedua ayat media massa. Ketiga ayat tokoh. Ayat yang kelima ayat peri bahasa. Dan yang terakhir ayat penegasan. Jadi adik-adik, pada hari ini kita akan mempelajari berkenaan dengan teknik menulis perenggan isi. Jadi ada 5 ayat mudah untuk membina perenggan isi yang berkesan. Cikgu tak kata ini lebih bagus, tetapi sekurang-kurangnya perenggan isi yang cikgu tunjukkan ini dapat membantu para pelajar yang lemah dalam bahagian penulisan. Baiklah para pelajar, jadi pada hari ini cikgu tumpukan kepada asas mengarang perenggan isi. Jadi pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, cikgu mengharapkan anda dapat mengetahui 5 jenis ayat dalam perenggan isi, dan seterusnya mempraktikkan dan mengenal pasti 5 jenis ayat dalam perenggan isi. Baiklah para pelajar, terdapat panduan menulis karangan, iaitu karangan umum kertas 2 bahagian B, karangan respon terbuka. Jadi perkara ini cikgu sudah terangkan pada hari yang lepas, tapi cikgu ulang supaya anda dapat tahu. Panduan menulis karangan. Murid hendaklah menulis karangan lebih daripada 180 patah perkataan. Jangan kurang, kerana jika anda kurang maka akan berkurangan. Murid hendaklah memilih satu daripada 3 soalan yang diberikan. Maknanya ada 3 soalan dan anda kena pilih satu soalan. Murid dikendaki menulis satu karangan sahaja. Murid boleh menggunakan idea yang terdapat dalam bahan atau memasukkan idea luar. Tetapi bagi cikgu, jika anda ada bahan rangsangan yang diberikan oleh pemeriksa dalam bahan itu, ambil bahan itu paling penting. Baik, yang seterusnya ialah tema mesti sama dengan bahan rangsangan. Kalau ada gambar tentang berkawat, jadi itu adalah unit uniform. Jadi mesti sama. Penyoalan item berformat dan tidak berformat tidak terikat. Jadi dalam bahagian karangan umum ini ada soalan karangan berformat dan juga tidak berformat. Berformat itu macam mana? Contohnya soalan karangan surat kiriman rasmi, tidak rasmi, laporan. Kalau karangan tidak berformat, contohnya karangan pendapat, perbincangan. Baik, penolakan ejaan ialah 2 markah. Jadi kena hati-hati. Dan 1 kesalahan ejaan setengah markah. Okey. Baiklah, murid tidak layak mendapat markah cemerlang jika tersalah format. Yang ini cikgu paling takut. Okey. Contoh karangan nak minta karangan syarahan, tapi kamu buat karangan pendapat saja. Jadi hati-hati. Pemarkahan bagi karangan umum perlu merujuk rubrik pemeriksaan sedia ada. Baik, teruskan kriteria pemarkahan. Perkara ini cikgu telah tunjuk pada hari yang lepas, tapi kita ulang sekali lagi supaya kita boleh meneguh apa yang perlu kita tahu. Jadi penguasaan minimum bukan kamulah ya. Kurang memuaskan 10 hingga 14, baik 15 hingga 19. Ini jika anda contohnya karangan terbuka ini kita kena buat 6 perenggan. Kita kena buat 6 perenggan. Tetapi kalau kamu tak sempat nak buat, jadi kemungkinan markah kamu mungkin dalam peringkat baik. Dan seterusnya kepujian 20 hingga 25. Dan yang kita paling nak lah kan, jadi ialah cermelang. Cermelang kita 26 hingga 30. Okey. Kita teruskan lagi. Jadi bagaimana kita nak mendapat karangan yang cemerlang ini?
yang 26 hingga 30 markah ini. Jadi perkara yang kita nak tengok adalah berkenaan dengan idea yang relevan, jelas, huraian. Huraian, idea jelas, menarik dan matang. Kalau idea ni kita boleh lihat dari segi ayat jawapan. Contohnya ayat fakta kan. Huraian lah, huraian. Contoh. Jadi nanti cikgu akan terangkan apa yang perlu kamu tahu. Bahasa, penggunaan ayat bervariasi dan gramatis, penggunaan kosakata luas dan tepat. Kiranya kamu telah banyak membaca surat khabar, buku. Ejaan dan tanda baca betul. Kalau ada noktah, selepas huruf noktah, selepas noktah itu mestilah huruf besar, bukannya huruf kecil. Kena jaga ya. Ejaan, tanda baca, noktah, koma, sempang, semua kita kena tahu. Kesalahan bahasa perlulah minimum. Dari segi pengolahan, menarik, berkesan, matang dengan pemerengganan yang sesuai. Jadi untuk karangan yang cikgu tunjukkan ialah 6 perenggan. 1 pendahuluan, 4 perenggan isi, 1 penutup. Format menepati kehendak tugasan. Penggunaan penanda wacana tepat. Selain itu, seterusnya, akhir sekali, banyak lagi sebenarnya ya. Penggunaan ungkapan menarik, tepat, berkesan. Contohnya peribahasa. Pada minggu lepas cikgu ada terangkan berkenaan dengan keperluan anda menulis peribahasa. Jangan tulis pepatah, bidalan, perumpamaan. Kerana apa? Sebabnya kadang-kadang kita sendiri pun tak tahu mana satu perumpamaan dan juga bidalan. Jadi untuk menyelesaikan masalah itu, kita sebut peribahasa. Peribahasa Melayu. Baik, yang seterusnya, perkara yang perlu diketahui oleh anda. Karangan yang baik mempunyai 6 perenggan. 6 perenggan. Perlu mengikut urutan yang baik selaras pemeriksa kertas. Jadi dalam karangan itu mestilah awalnya apa? Pendahuluan. Mesti seterusnya ada 4 isi, perenggan isi, 1 penutup. Jadi markah kamu akan bermula 30 markah jika anda sudah ada 6 perenggan. Perlu meminimumkan kesalahan ejaan. Pemerengganan perlu seimbang. Yang ini cikgu nak komen sikit. Apa maksud seimbang? Kalau karangan anda, pendahuluan anda lebih kurang 5 baris ataupun 8 baris ataupun 10 baris, jadi perenggan isi perlu 10 baris. Sama kalau pendahuluan 10 banyak ini, perenggan isi pun banyak ini. Tak nak pendahuluan sikit je, bila isi banyak, jadi tak seimbang, tak menarik di situ. Idea penulisan tidak terpesong. Jadi untuk mendapat cemerlang, jangan sampai terpesong. Macam mana terpesong tu? Tiba-tiba kamu buat karangan berformat, sedangkan soalan yang minta tidak berformat. Jadi kena hati-hati. Jadi ada 5 ayat dalam pemerengganan. Ini cikgu tersilap, minta maaf ya. 5 ayat dalam perenggan isi perlu dikuasai. Padam sikit. Okey. Baik, yang seterusnya. Jadi 5 jenis ayat perenggan isi yang perlu kamu tahu ialah ayat jawapan, topik, fakta. Tetapi cikgu suka sebut ayat jawapan. Sebab apa? Dalam ayat pendahuluan, ayat yang terakhir disebut ayat persoalan. Persoalannya apakah usaha-usaha mengatasi masalah kesesakan lalu lintas di bandar, tanda soal. Jadi di atas itu ada pendahuluan. Jadi ayat isi yang pertama, kita terus menjawab persoalan itu dengan memberi ayat jawapan. Macam tu. Jadi ayat pertama ialah ayat jawapan. Ayat kedua ayat huraian 1. Ayat ketiga huraian 2. Ayat keempat ayat contoh. Ayat yang kelima ayat penegasan atau simpul. Tapi cikgu suka anda menyebut ayat penegasan. Cikgu, kenapa kita tak nak guna ayat perkataan kesimpulan kecil ya? Sebab kadang-kadang pemeriksa kata pelajar ni dah ada kesimpulan jadi kita baca setakat itu sajalah. Jadi bahaya. Sedangkan bahagian penutup kita nak tulis perkataan kesimpulannya. Jadi hati-hati ya. Anda bersedia menulis nota menggunakan Pertemidah. Jadi diharap para pelajar, nota yang cikgu berikan dalam ini perlu anda buat dalam bentuk Pertemidah. Kenapa Pertemidah?
Senang nak baca. Baik, kita teruskan. Ayat jawapan. Ayat yang pertama dalam perenggan isi. Ayat pertama dalam perenggan isi. Formulanya macam mana? Formulanya kepala soalan tambah ialah adalah pelaku, subjek tambah dengan kata kerja, kata kunci. Kalau dalam kelas cikgu akan buat macam mana? Cikgu akan lukis gambar orang. Itu kepala kan. Ini kepala soalan tambah dengan ialah. Contoh tambah pelaku. Pelaku simbolnya payung. Kenapa payung? Siapa yang memegang payung itu? Dan ada simbol tangga. Bawah ni atas sekali kerajaan. Lepas tu media massa, masyarakat, lagi apa? Pihak sekolah, ibu bapa, lagi lepas ibu bapa apa? Rakan sebaya. Lepas bawah sekali apa? Individu. Individu contohnya. Jadi kita kena ada tata tingkat ikut urutan. Yang mana lebih tinggi di atas, yang paling rendah di bawah. Sila individu, atas sekali kerajaan. Jika soalan berkenaan dengan usaha, langkah, inisiatif, cara, benda perkara ini perlu kamu ketahui. Dan pelaku tambah dengan simbol simbol tangan. Tangan ni menunjukkan perbuatan, kata kerja. Tambah dengan kata kunci. Jadi kata kunci, cikgu buat kunci. Tambah dengan simbol apa tu? Tanda soal. Jadi kita tengok kat bawah contoh jawapan. Di situ ada tulis kepala soalannya. Okey. Usaha-usaha mengatasi masalah kesesakan lalu lintas di bandar itu ialah kepala soalan. Ni cikgu buat sini lah. Tarik. Kepala soalan. Ialah ini dia. Kerajaan pelaku. Kerajaan pelaku yang tanda ni. Okey. Kata kerja mengadakan imbuhan, ada kata kerja kan, mengadakan. Kunci kempen. Jadi kita baca kerajaan mengadakan kempen. Kempen apa? Kempen kesedaran. Apa tu kita kena fikir sendirilah. Apa kesedaran. Okey. Baik, di bawah ni ada lagi soalan. Kesan positif penggunaan laman sosial itu kepala soalan tambah dengan pemberi. Kata pemberi ialah adalah, tapi kita guna ialah subjek apa dia? Laman sosial. Tambah dengan dapat mengeratkan ni kata kerja. Tambah dengan kata kunci dia apa? Hubungan. Kesan positif penggunaan laman sosial ialah laman sosial dapat mengeratkan hubungan. Hubungan apa? Hubungan yang telah lama terputus. Macam tu ya. Baik, yang seterusnya ialah ayat huraian 1, huraian 2. Jadi ayat yang kedua ialah ayat huraian 1. Ayat huraian ketiga, huraian yang kedua. Boleh faham ya? Jadi ada di sini ada formulanya. Gunakan 5W1H. Apa, siapa, bila, di mana, bagaimana, banyak Jadi macam mana nak guna formulanya? Ni formula ni cikgu buat sendiri sebenarnya. Kadang-kadang dalam peperiksaan kita terfikir-fikir. Jadi kita kena menyamar menjadi pakcik tua yang sudah nyanyuk. Sudah tak ingat apa-apa. Jadi macam mana pakcik tua tu nak ingat? Dia pun berfikir. Dengan menggunakan 4 perkara. Saya tanya, saya jawab, saya betulkan tata bahasa, saya pun tulis. Cikgu ulang. Saya tanya, saya jawab, saya betulkan tata bahasa, saya pun tulis. Baik, saya tanya kata kunci tambah dengan tanda soal. Jadi dalam ni tadi kita tengok ayat jawapan tadi apa? Kata kuncinya ialah kempen kesedaran. Jadi kita tanya kempen kesedaran tu. Pakcik tua sedar betulnya. Jadi gunakan 5W1H. Contohnya siapa. Yang cikgu gunakan perkataan siapa. Jadi tanya diri sendiri. Siapa yang menyertai kempen kesedaran perangi kesesakan lalu lintas ni kamu yang jawab sendiri. Saya jawab. Yang kedua saya jawab sendiri.
monolog dalaman. Kempen ini sertai oleh pengguna jalan raya, terutama pengguna kenderaan bersendirian. Dalam kita tengah cakap tu, kesalahan ejaan kita banyak kan, bercampur-campur. Tapi bila yang ketiga, saya betulkan tata bahasa. Tadi saya tanya, seterusnya saya jawab. Yang ketiga, saya betulkan tata bahasa. Kempen kesedaran perangi kesesakan lalu lintas ini perlulah disertai oleh masyarakat, khususnya pengguna kenderaan persendirian di bandar. Baca dalam hati. Jadi yang terakhir, barulah kamu tulis. Jadi cikgu gunakan formula pakcik tua ini. Saya tanya dengan menggunakan 5W, 1 Yang kedua, saya jawab. Yang ketiga, saya betulkan tata bahasa. Yang keempat, saya pun tulis. Okey, boleh faham ya para pelajar? Jadi ini contohnya, sambungan contoh jawapan. Kalau kita tengok sini, kepala soalan, usaha-usaha mengatasi masalah kesesakan lalu lintas di bandar ialah kerajaan mengadakan kempen kesedaran. Jadi itu adalah kempen kesedaran ni ialah kata kunci yang perlu kita tanya dengan menggunakan pakcik tua tu kan. Okay. Kempen kesedaran perangi. Jadi cikgu telah menggunakan siapa. Kempen kesedaran perangi kesesakan lalu lintas ini perlulah disertai oleh masyarakat, khususnya pengguna kenderaan persendirian di bandar. Itu huraian yang pertama. Jadi cikgu gunakan huraian yang kedua. Cikgu nak tanya apa lagi siapa dah. Jadi kita guna di mana. Dan kita tambah penanda wacana untuk menyambung ayat. Sehubungan itu, kempen kesedaran di mana di mana kita nak lakukan kempen kesedaran perangi kesesakan lalu lintas ni. Jadi kita tanya dikit balik. Kempen kesedaran perangi kesesakan lalu lintas perlulah diadakan di mana? Kita tu jawab di pusat plaza tol di kawasan bandar. Sebab apa? Kerana pengguna jalan raya melalui jalan tersebut. Sebagai itu, kempen kesedaran perangi kesesakan lalu lintas perlulah diadakan di pusat plaza tol di kawasan bandar kerana pengguna jalan raya melalui jalan tersebut. Jadi itu ialah bagaimana kita nak membina ayat huraian. Betul, kadang-kadang dalam peperiksaan ni kita terlupa, kadang kita blur sekejap jadi termenung. Jadi cikgu gunakan beberapa cara formula ini supaya anda senang untuk membuat karangan, terutama sekali karangan pendapat perbincangan berkenaan dengan usaha, langkah, cara, inisiatif. Karangan dalam bentuk ini yang cikgu tunjukkan ini, teknik menjawab yang cikgu tunjukkan ini, kamu boleh gunakannya. Okey. Baik. Yang seterusnya ayat contoh. Cikgu hanya minta anda guna sebagai contohnya. Cikgu, kenapa tak boleh guna sebagai tamsilnya seperti? Sebab ada perkataan dalam skema contohnya. Kita tengok balik. Ya. Kat sini ada perkataan apa? Tu? Contoh. Tak ada perkataan tamsilnya. Habis cikgu tak nampak cantik lah. Kamu cantikkan di bahagian yang lain. Boleh? Okey. Sebab kadang-kadang pemeriksa bukannya option bahasa Melayu. Kadang-kadang dia terpaksa mengajar bahasa Melayu kerana optionnya mungkin PJ. Tetapi ada beberapa cikgu yang option yang betul-betul bahasa Melayu. Jadi kamu kena hati-hati, kena tahu. Okey. Kita teruskan lagi. Mana ya? Okey, yang ini ayat yang keempat dalam perenggan isi. Jadi ini merupakan ayat keempat. Ayat pertama ayat apa tadi kelas? Ayat apa? Ayat jawapan. Yang kedua huraian 1, huraian 2. Dan yang keempat ayat contoh. Sebagai contohnya, koma. Jadi di sini ada dua fungsi perkataan sebagai contohnya. Yang pertama di awal ayat, dan yang terakhir gunakan perkataan ini di belakang akhir. Sebagai contohnya, saya mengemas baju. Koma, sebagai contohnya. Macam tu. Jadi sebab apa? Sebab apa cikgu letak kat belakang pula?
kadang-kadang kita terlupa bila kita sedang seronok je, sedangkan ayat yang keempat tu merupakan ayat contoh, tetapi kita terlupa. Alamak cikgu, saya terlupa lah awal-awal saya nak tulis sebagai contohnya. Jangan risau, kamu terus buat ayat kamu, koma, sebagai contohnya. Macam tu je. Okey, jangan risau, tak payah nak potong-potong perkataan. Baik, lihat kata kunci dalam ayat jawapan. Kita tengok kat bawah tu. Usaha-usaha mengatasi, cikgu baca balik ya. Usaha-usaha mengatasi masalah kesesakan lalu lintas di bandar ialah kerajaan mengadakan kempen kesedaran. Kempen kesedaran perangi kesesakan lalu lintas ini perlulah disertai oleh masyarakat, khususnya pengguna kenderaan di bandar. Sehubungan itu, kempen kesedaran perangi kesesakan lalu lintas perlulah diadakan di pusat plaza tol di kawasan bandar kerana pengguna jalan raya melalui jalan tersebut. Sebagai contohnya, ni kita nak tengok ni. Sebagai contohnya, pihak berwajib bolehlah mengedarkan risalah-risalah berbentuk iklan kesedaran semasa pengguna jalan raya melalui plaza tol. Itu contohnya ya. Baik, cikgu-cikgu, boleh tak kalau kita guna perkataan contohnya di awal ayat? Jawapannya tak boleh kerana perkataan contohnya perlu berada di dalam ayat. Contohnya ada ayat lain, lepas tu kamu koma contohnya nota. Macam tu baru betul. Sama seperti dengan perkataan bak kata pepatah kan. Sebenarnya tak boleh. Bak kata tu berada di dalam ayat, bukannya di depan ayat. Baik, yang seterusnya, yang terakhir, ayat penegasan ataupun simpul. Cikgu ada komen sikit tadi, jangan guna perkataan kesimpulan kecil dalam ayat kelima ni. Sebab cikgu pun kadang-kadang tak berkenan, tapi dah ada yang cikgu-cikgu menggunakannya, tapi terpulang lah. Tapi cikgu suka guna perkataan ayat penegasan. Kerana apa? Menegaskan kembali ayat jawapan. Sebab ayat jawapan dengan ayat penegasan hampir sama, cuma dia terbalik sana, terbalik sini, terbalik sana. Baik, ayat yang terakhir dalam perenggan isi. Ayat penegas, contoh contoh di awal ayatnya mesti ada perkataan sudah terang lagi bersuluh, izharnya, tuntasnya, oleh itu, jelaslah. Cikgu, sudah terang lagi bersuluh ni macam peribahasa lah. Betul, peribahasa. Jadi karangan yang baik perlu ada dua peribahasa ataupun lebih. Jadi cikgu sudah letakkan satu dalam bahagian penegasan. Jadi perkataan ayat frasa sudah terang lagi bersuluh ini mempunyai dua fungsi, iaitu fungsi yang pertama ayat penegasan, yang kedua sebagai peribahasa. Menarik kan? Jadi gunakanlah frasa ini. Sama seperti ayat jawapan dan diubah sahaja. Contoh, kita tengok kat bawah ayat jawapan. Ayat jawapan ni, usaha-usaha mengatasi masalah kesesakan lalu lintas di bandar kerajaan mengadakan kempen kesedaran perangi kesesakan lalu lintas. Cuba kamu tengok, sama kan, lebih kurang kan, tapi kita punya ayat tu terbalik sana terbalik sini. Perkataan ya, sudah terang lagi bersuluh. Kita guna yang tadi, sudah terang lagi bersuluh, dengan mengadakan kempen kesedaran perangi kesesakan lalu lintas oleh kerajaan dapatlah mengatasi masalah kesesakan lalu lintas. Ada kita punya kata kunci kan, ada ayat jawapan dia kan, ayat jawapan sama kan. Kat sini ayat jawapannya, ada pelaku kat sini, dan ini di belakangnya ada kehendak soalan, kepala soalan kan. Okey. Jadi seterusnya kita tengok, ini contoh jawapannya. Jom kita baca sama-sama. Yang ini paling penting, kita tengok balik. Jadi ayat yang pertama ini merupakan ayat jawapan. Usaha-usaha mengatasi masalah kesesakan lalu lintas di bandar ialah kerajaan mengadakan kempen kesedaran perangi kesesakan lalu lintas
Kempen kesedaran perangi kesesakan lalu lintas ini perlulah disertai oleh masyarakat, khususnya pengguna kenderaan persendirian di bandar. Itu ialah ayat huraian 1. Sehubungan itu, kempen kesedaran perangi kesesakan lalu lintas perlulah diadakan di pusat plaza tol di kawasan bandar kerana pengguna jalan raya melalui jalan tersebut. Huraian 2. Sebagai contohnya, pihak berwajib bolehlah mengedarkan risalah-risalah berbentuk iklan kesedaran semasa pengguna jalan raya melalui plaza tol. Jadi itu ialah ayat contoh. Sudah terang lagi bersuluh dengan mengadakan kempen kesedaran perangi kesesakan lalu lintas oleh kerajaan dapatlah mengatasi masalah kesesakan lalu lintas di bandar. Ayat penegasan. Ya, itu dia. Jadi ada 5 jenis ayat yang perlu kamu tahu. Sekurang-kurangnya perkara ini dapat membantu anda dalam menyelesaikan masalah untuk buat penulisan yang berkesan semasa dalam Dewan Peperiksaan. Okey, cumanya jangan anggap teknik yang cikgu gunakan ini boleh digunakan dalam semua jenis karangan. Jadi karangan yang cikgu tunjukkan ini lebih sesuai dalam karangan jenis pendapat, perbincangan. Tak sesuai nak guna karangan berformat. Terutama sekali laporan ke surat kiriman rasmi, tak sesuai. Okey. Baik. Jadi kita teruskan lagi. Dah habis dah. Jadi pada akhir pengajaran ini kamu telah mengetahui 5 jenis ayat dalam perenggan isi, iaitu yang pertama, kita tulis balik apa dia? Ayat jawapan. Yang kedua, ayat huraian 1. Yang ketiga, ayat huraian 2. Yang keempat, ayat contoh. Dan yang terakhir, ayat penegasan. Ayat penegasan. Jadi sekurang-kurangnya kamu dapat mengetahui pelbagai jenis ayat yang terdapat dalam perenggan isi. Sebenarnya dalam huraian ni juga kita boleh letakkannya pendapat tokoh ke ataupun peribahasa. Sebenarnya boleh. Cuma ini teknik cikgu ajar ni untuk kamu membuka minda supaya dapat berfikir dengan waras, dengan baiknya. Okey, jadi itu saja untuk kelas pada hari ini. Jangan lupa buat nota dalam peta minda, simpan dan hadam cara bagaimana untuk menulis perenggan isi. Bahagian penulis 5 ayat mudah membina perenggan isi yang berkesan. Jadi cukup sampai di sini saja. Jangan lupa nanti kelas yang berikutnya nanti cikgu akan ajar bagaimana untuk teknik menulis perenggan penutup penulisan. Jadi hati-hati berada di rumah, jangan keluar merata-rata, dan yang paling penting jangan lupa subscribe cikgu punya YouTube Zaim Nara dan like. Okey, itu saja. Terima kasih. Bye. Assalamualaikum.